Okey. Syed Saddiq ini adalah satu daripada ikon yang dicipta dalam Bersatu dulu, ya, yang kita telah berjaya meletakkan beliau sebagai ikon anak muda dan sehingga kita membawa kepada kejayaan. Dan sekarang bila berlaku perpecahan di dalam Bersatu dan beliau membuat keputusan untuk mengadakan parti sendiri, iaitu Parti Muda, dan tidak nak bersama dengan kita kerana ada sedikit pandangan bahawa dia lebih nak fokus kepada muda. Tapi bagi saya sebagai rakyat juga seperti adik-adik saya di dalam Bersatu dulu, yang mana kita tahu bahawa susah senang kita pernah bersama, dan saya tetap menghormati keputusannya dan kita tidak pernah berlawan di antara satu sama lain. Dan kita juga sentiasa memberi ruang keterbukaan kepada Saddiq kalau berbincang dengan kita untuk mencari satu titik persamaan. Selagi ideologi ataupun asas penubuhan muda selari dengan perjuangan kita, insyaAllah kita akan work together walaupun kita berbeza parti, dan kerana kita pun juga pernah berbeza. Dulu saya di dalam UMNO sebagai Exco Pemuda UMNO, dan bila saya berlawan dengan UMNO, saya terpaksa bekerjasama dengan DAP. Saya terpaksa bekerjasama dengan PKR. Yang mana ini pada waktu itu adalah sebahagian daripada opposition, pembangkang yang berlawan dengan UMNO pada waktu itu. Ya, dan saya sanggup bekerjasama ataupun duduk semeja demi untuk negara. Maka sebab itu kalau muda sekalipun ingin bersama dengan kita atas asas perjuangan yang kita bawa, we are welcome everyone. So itu tidak menjadi satu halangan yang besar. Dan di dalam pejuang juga kita juga akan melahirkan juga pemimpin-pemimpin muda, ya, yang sekarang ini Dr. Abu Hafiz, ya. Kalau ingat, Fion, you know him not, Dr. Abu Hafiz, ya. So kita telah membuat melantik beliau sebagai ketua pemuda ataupun yang akan mengetuai anak-anak muda di dalam pejuang, dan insya-Allah dia juga boleh menjadi sebahagian daripada pemimpin masa depan yang mana juga boleh berganding bahu dengan Syed Saddiq untuk demi kepentingan negara Malaysia yang kita cintai. Saya tidak melihat bahawa itu perkara yang mustahil tidak boleh berlaku. Segala-galanya boleh berlaku. Yang penting kita kena tahu hala tuju yang sebenar. Dan bagi pihak setelah jatuhnya Pakatan Harapan, banyak kecaman yang mengatakan Tun Dr. Mahathir cuba tidak menghalang Anwar, Datuk Seri Anwar, dari menjadi Perdana Menteri. Itu satu tuduhan yang bagi saya tidak benar, kerana untuk menjadi Perdana Menteri you kena mendapat cukup bilang, ya, cukup bilang ahli parlimen untuk menubuh kerajaan ataupun untuk dilantik sebagai Perdana Menteri. Dan yang tinggalkan Pakatan Harapan waktu itu, majoritinya datang daripada PKR. Ya? Kita semua tahu PKR yang mana diketuai oleh Datuk Seri Azmin Ali. Dan sekarang bila berlaku sebegini, dan ada lebih baik supaya kita mencari satu titik, dan kita telah berbincang. Pada satu masa ketika kita dah berbincang dan kata kita dah ada sokongan dan kita sanggup bekerjasama dan memberi ruang untuk menjadi Perdana Menteri sementara dan kemudian bagi kepada Datuk Seri Anwar. Tetapi masalahnya tak diterima. Jadi untuk kita nak berbincang kembali dalam soal tu, saya rasa tak perlulah. Yang paling penting sekarang kalau kita mempunyai naratif yang sama untuk nak menyelamatkan negara dan situasi yang sedia ada, kita tetap bersama. Macam baru ni bajet pun, kita tetap menyokong kumpulan Pakatan Harapan untuk menolak bajet kerana kita beranggapan bahawa ini adalah sepatutnya satu-satu kita kena buat bersama. Kita tidak boleh buat individu. Jadi saya beranggapan bahawa untuk bekerjasama itu bukan satu perkara yang mustahil. Cuma bagi saya cara dan kaedahnya macam mana, ya, how we want to work and what are our plan in the future. Itu saja. Lain bagi saya tidak ada masalah lah. Datuk Seri Anwar pun saya kenali beliau, saya kenali Kak Wan,
Saya pernah bekerjasama very closely dengan Datuk Seri Wan Azizah, and we are like a good team at that time, you know. So why we have to, orang kata, cari satu masalah yang besar. So we should dalam soal ini.